أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita baca satu ayat dalam Riyadhus Salihin dan satu hadis dalam Riyadhus Salihin berkenaan dengan at-tawakkul. Ayat yang pertama Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman. Salah satunya firman Allah yang berbunyi, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah, katakanlah Allah itu benar. Dan salah satunya ayat yang ada di sini, sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benarlah oleh Allah dan Rasulnya. Baik, jadi ini satu ayat yang menceritakan tentang bagaimana mereka yakin dengan Allah dan Rasul. Kerana apa yang dijanjikan kepada mereka sebelum berperang, mereka melihat benar-benar terjadi selepas berperang, selepas mereka dikepung oleh tentera Ahzab lebih daripada 20 hari pada bulan Syawal. Peperangan Ahzab berlaku pada bulan Syawal yang dipuji di dalam takbir hari raya, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wa nasara abdah, Allah telah menolong hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Wa hazamal ahzaba wahdah, Allah telah mengalahkan tentera Ahzab secara sendirian kerana mereka lari disebabkan ribut yang datang sehingga tercabut kemah mereka dan sebagainya. Jadi tentera Ahzab kalah dengan angin kuat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka mengepung Madinah lebih daripada 20 hari. Dan seperti mana kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi rahimahullah dikurniakan oleh Allah bermimpi melihat peperangan Ahzab ketika mentafsirkan suratul Ahzab. Dia melihat peperangan Ahzab di zaman Nabi SAW dan video ucapan ceramah dia 45 minit tentang bagaimana Allah perlihatkan suasana peperangan Ahzab dalam mimpinya itu diedarkan. Ada dalam YouTube, mimpi Syekh Sya'rawi melihat peperangan Ahzab rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kita baca satu hadis tentang tawakalnya Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW pulang dari satu peperangan bersama para sahabat. Di waktu tengah hari mereka sampai di satu lembah yang banyak duri. Jadi hadis ini hadis yang kelima dalam bab tawakal. Sampai di satu lembah yang banyak duri, maka Nabi SAW berehat di bawah sepuhan pokok, berqaidulah, tidur tengah hari, berehat di kawasan yang banyak, di kawasan yang di bawah sepuhan pokok yang banyak daun. Dan para sahabat berselerak mencari pokok untuk mereka berehat. Ketika Nabi SAW singgah di bawah sepuhan pokok samurah. Pokok samurah ni pokok yang berduri. Kalau di Yaman ada madu samrah, madu sidir dan sebagainya. Lalu baginda menggantung pedang baginda di situ. Ketika sahabat sedang tidur, Nabi SAW memanggil kami. Lalu di sisi baginda ada seorang Arab kampung, Arabi, yang telah mengambil pedang Nabi SAW yang Rasulullah gantung di pokok. Dia menghunus pedang itu ketika Rasulullah sedang tidur. Lalu Rasulullah SAW terjaga, pedang itu sedang terhunus di tangannya. Lalu dia bertanya Nabi SAW, man yamna'uka minni, siapakah yang menghalang engkau daripada aku? Maksudnya istifham ingkari, tidak ada siapa yang boleh menghalang engkau daripada aku. Nabi SAW menjawab, Allah, selama 3 kali. Maka ketika itu terjatuh pedangnya, diambil oleh Nabi SAW. Rasulullah bertanya dia balik, lalu dia tak boleh jawab, dia minta maaf. Lalu Rasulullah SAW membebaskan dia. Ini cerita secara ringkasnya. Ada cerita di bawah lagi. Dalam peperangan Dhatul Riqa', ketika kami sampai di satu pokok yang rimbun, yang rendang, kami membiarkan Nabi SAW sendirian di situ. Datang seorang musyrikin, pedang Nabi SAW sedang digantung di pokok. Dia mengambil dan menghunus pedang.
dan bertanya, takhafuni, adakah engkau takut kepada aku? Nabi SAW jawab, tidak. Siapa yang boleh menghalang engkau daripada aku? Allah. Maka terjatuh pedang dari tangannya. Nabi SAW mengambil pedang itu dan bertanya kembali, wa man yamna'uka minni? Lalu dia berkata, kun khaira akhidhin, katakan sebaik-baik orang yang mengambil. Lalu Nabi SAW bersabda, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, mahukah kamu mengucap 2 kalimah syahadah? Dia jawab, tidak, tetapi aku berjanji kepada engkau, aku tidak akan memerangi engkau dan aku tidak akan bersama kaum yang memerangi engkau. Nabi SAW membebaskannya. Lalu dia datang kepada teman-temannya, dia berkata, aku datang kepada kamu daripada sebaik-baik manusia. Ini satu riwayat. Ada riwayat Imam Al-Waqidi disebut dalam syarah, dia memeluk Islam dan berdakwah mengajak kaum dia memeluk Islam. Ini kisah tentang tawakal Nabi SAW. Dalam kisah yang lain di kalangan ulama, Khalifah Umawi Sulaiman ibn Abdul Malik bertanya kepada Imam Abu Hazim, wahai Abu Hazim, beritahu kepada aku tentang Tuhan, demi Tuhanmu, kenapa kita benci kepada kematian? Kenapa kita tidak suka kepada kematian? Ia menjawab, kamu tak suka kepada kematian, kamu semua tak suka kepada kematian, wahai Khalifah Ibn Abdul Malik, kerana kamu memakmurkan duniamu dan kamu meruntuhkan akhiratmu. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharabtum ukhrakum. Maka kamu tidak suka berpindah daripada negeri yang dimakmurkan kepada negeri yang runtuh. Kata Khalifah lagi, bagaimana kembalinya kita, bagaimana datangnya kita ke negeri akhirat, wahai Abu Hazim? Ia menjawab, berlainan datang kamu ke negeri akhirat dengan seperti mana berlainannya manusia yang lain. Berlainannya manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang berbeza. Orang yang mengenali Allah, yang ikhlas kerana Tuhannya, ia datang ke akhirat seperti datang seorang kanak-kanak bertemu dengan ibunya setelah lama berpisah dengan ibunya. Dan orang yang cuai dalam tanggungjawab kepada Allah, dia datang ke akhirat seperti datang seorang hamba yang lari daripada tuannya. Dia datang dalam keadaan diikat dengan rantai besi. Jadi orang yang kembali ke akhirat ada macam kanak-kanak yang gembira nak berjumpa mak, yang lama tak berjumpa dengan mak dia kerana dia datang ke akhirat membawa iman dan amal soleh. Yang satu lagi datang ke akhirat seperti hamba yang dari daripada tuannya, ditangkap dan dibawa kembali kepada tuannya kerana nak dihukum oleh tuan dia disebabkan dia derhaka kepada tuannya. Kata Khalifah lagi, khabirni bi rabbi ya Abu Hazim, ma lana indallah. Beritahu kepada kami, kepada aku wahai Abu Hazim, bagaimana kedudukan kami di sisi Allah. Kata Abu Hazim, i'rid nafsaka ala kitabillah. Dedahkan ataupun ukurkan dirimu kepada Al-Quran. Kata Khalifah, pada mana tempat aku nak dapati ayat yang boleh aku ukurkan diriku? Ia menjawab pada firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik berada dalam nikmat, sesungguhnya orang-orang jahat berada dalam jahim, dalam neraka. Kata Khalifah lagi, khudh hadzal mala ya Abu Hazim. Ambil harta ini wahai Abu Hazim. Kata Abu Hazim, mali khairun min malik. Hartaku lebih baik daripada hartamu. Lalu Khalifah bertanya, wa ma huwa maluka ya Abu Hazim? Apa itu hartamu wahai Abu Hazim? Kata Abu Hazim, al-thiqatu bil bari wal-i'timadu 'ala ar-razzaq wat-tawakkulu 'alayhi war-ridha bima 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartaku ialah percaya kepada Maha Pencipta, berpegang kepada Maha Pemberi rezeki, bertawakal kepadanya, redha dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hartaku bersifat siqah billah, i'timad ala Allah, tawakkul ala Allah, redha bima indallah. Ini harta yang aku miliki lebih berharga daripada harta yang kamu bagi. Ini salah satu kisah bagaimana Abu Hazim merasakan sifat mulia yang diajar oleh Nabi SAW. Salah satunya tawakul itu lebih berharga daripada harta dunia yang dimiliki oleh
pemimpin khalifah pada masa itu. As-siqah bil bari wal i'timad 'ala ar-razzaq wat tawakkul 'alayhi war ridha bima 'inda Allah. Ridha apa yang ada di sisi Allah Taala. Imam Malik rahimahullah mengukir pada cincinnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu orang bertanya Imam Malik rahimahullah, kenapa engkau memilih ayat ini diletakkan pada cincinmu? Maka jawab Imam Malik, lianna ba'daha qaulullah ta'ala, kerana selepas ayat ini Allah berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kerana selepas ayat itu Allah berfirman, mereka pulang dengan mendapat nikmat Allah sehingga akhir ayat. Kesimpulan dia, orang yang beramal dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah berikan 4 anugerah. Anugerah pertama ni'mah minallah. Anugerah yang kedua fadl, kelebihan. Anugerah yang ketiga lam yamsahum su'. Anugerah yang keempat ittiba'u ridwanillah. 4 anugerah yang Allah bagi kepada orang yang berpegang, cukuplah Allah sebagai Tuhan kami dan Allah sebaik-baik tempat aku berserah. Ketika itu mereka mendapat nikmat daripada Allah. Yang pertama fanqalabu bi ni'matin minallah, yang kedua kelebihan daripada Allah, wa fadlin, yang ketiga sarfusu, dijauhkan daripada keburukan kerana Quran kata lam yamsashum su'un, dan yang keempat ittiba'ur ridha, kerana Allah berfirman wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Itu kisah Abu Hazim dan kisah Imam Malik. Seorang lagi nama Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Ketika mana ia sedang tidur di suatu malam, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpinya dan berkata kepada dia di dalam mimpinya, qumil ana wadhhab ila masjidil Basrah fasatajidu hunaka syabban ishtadda bihil ju' faqaddim lahu at-ta'am. Bangunlah sekarang daripada tidurmu, pergilah ke masjid di Basrah, kamu akan dapati di sana seorang pemuda yang amat lapar, maka hidangkan atau berikan makanan kepada pemuda itu. Seseorang datang dalam mimpinya, cerita dalam mimpi ada seorang pemuda sedang lapar di masjid sekian, sila bawa makanan pergi berikan kepada pemuda itu. Faqumtu, aku bangun dari tidur, aku mengambil bersamaku apa yang mudah daripada makanan dan aku pergi ke masjid. Aku melihat seorang pemuda sedang berzikir kepada Allah. Lalu aku letakkan makanan dan minuman dan aku berkata kepada pemuda itu, idza ihtajta ilayya fa innani fi hadzal makan. Jika engkau berhajat kepadaku, sesungguhnya aku berada di tempat begini. Jadi kalau makanan ni dah habis, kenyang dah, nak makanan lain, rumah saya sekian tam tu, pergi ambil kat saya. Jadi pemuda itu jawab sambil berkata, wa kaifa ahtaju ilaika wa ansa alladhi arsalaka ilayya fi hadzal makan. Bagaimana aku nak menjadi orang yang berhajat kepada engkau dan aku lupa kepada Allah yang telah menghantar engkau datang ke tempat ini. Pemuda itu tawakalnya tinggi. Kau pesan ke aku, kalau berhajat mai jumpa aku tak mau jumpa engkau kerana hajat aku telah dihantar oleh Tuhan yang menghantar engkau ke sini. Lalu pemuda itu membaca alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang telah menciptakan aku, dialah yang telah memberi petunjuk kepada aku dan dialah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Kisah yang lain, seorang yang bernama Zinnirah, seorang hamba, ketika dia memeluk Islam, dia disiksa oleh tuan dia Umayyah ibn Khalaf yang siksa Sayyidina Bilal. Jadi hamba kepada Umayyah ibn Khalaf nama Zinnirah, ketika dia memeluk Islam, tuan dia siksa dia. Lalu dia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan dimerdekakan. Apabila dia dimerdekakan, tiba-tiba matanya, penglihatannya hilang dan dia bertukar menjadi buta. Selepas dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mata perempuan itu menjadi buta. Lalu
kaum musyrikun berkata, wahai Zinnirah, kalau engkau kekal dalam agama engkau, yakni agama musyrikin, tidak akan hilang penglihatan engkau. Lihatlah bagaimana telah marah kepada engkau oleh Tuhan-Tuhan mereka. Engkau telah menjadikan Tuhan Al-Lata wal-Uzza marah kepada engkau. Engkau telah memusuhi Tuhan yang telah menyebabkan engkau muta. Kalau engkau kembali kepada Tuhan-Tuhan itu, pasti penglihatanmu akan kembali. Maka Zinnirah radhiyallahu anha menjawab, wallahi la yamlikul amra illallah. Demi Allah, tidak memiliki segala urusan melainkan hanya Allah. Wala ilaha illallah ahya 'alaiha wa alqallaha 'alaiha. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Atas demikian aku hidup dan aku akan mati bertemu Allah di atas demikian. Setatkala qalat lahum hadzal kalam, ketika dia berbicara dengan kata-kata itu, raddallahu 'alaiha basaraha. Allah kembalikan penglihatan dia menjadi terang kembali daripada buta. Fa asbahat aqwa mimma kanat. Mata dia menjadi lebih terang daripada sebelum itu. Siqatan fillah wa i'timadan 'ala Allah wa tawakkulan 'ala Allah. Kerana Zinnirah ini seorang yang mempunyai tawakal yang tinggi kepada Allah, akhirnya Allah tunjuk pada ketika itu apa kejadian luar biasa, mata buta bertukar menjadi terang kembali. Ini kisah salah seorang yang Allah tunjuk kekuatannya ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam syaka alama sinni, telah mengadu ila Allah taala, telah mengadu kepada Allah ia baginda sakit gigi. Faqala lahu, Allah berfirman kepada Nabi Musa, khudhil hashishata al-fulaniyata wa dha'ha ala sinnik. Ambil rumput sekian, ambil tumbuhan sekian, letakkannya pada gigimu. Jadi berubat ni ada dalam bentuk bacaan ayat-ayat tertentu, ada berubat dalam bentuk bahan-bahan tertentu. Nabi SAW pernah suruh sahabat ambil daun sidir, campur dengan garam, tumbuk-tumbuk, letak tempat sakit. Ada dalam hadis. Berubat dengan daun sidir. Jadi dengan bahan. Jadi daun sidir, pokok sidir ni salah satu pokok yang manfaatnya besar. Dalam Quran kata fi sidrin makhdud, surah Al-Waqi'ah. Sidrin ada dalam surah Al-Waqi'ah. Sidir mana? Pokok bidara. Pokok bidara, daun bidara, minyak bidara. Bahkan mandu lebah yang paling terkenal di dunia, di Yaman, yang paling mahal, yang datang daripada pokok sidir. Nama madu sidir. Sidrun. Jadi dalam hadis disebutkan pernah Nabi SAW suruh berubat dengan bahan-bahan tertentu. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, khudhil hashishatal fulaniyah, ambil tumbuhan sekian, letakkan pada gigimu. Fafa'ala, Nabi Musa lakukan. Fasakanal waja'u fil hal, maka sakit itu dalam masa itu juga sembuh. Wa ba'da muddatin, setelah sekian waktu, awadahu dhalikal waja', sakit gigi datang kembali. Lalu Nabi Musa mengambil tumbuhan yang sama. Fa akhadha tilkal hashishata, Nabi Musa mengambil rumput tersebut, tumbuhan yang wada'aha ala sin, letak di gigi. Fazdadal waja' adha'afa ma kana, penyakit bertambah berlipat kali ganda daripada sebelum itu. Fastaghatha ila Allah Ta'ala, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Faqala ilahi alasta amartani wa dalaltani 'alaiha, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menyuruh aku dan menunjukkan aku kepada pokok ini? Fa awhallahu ilaih, Allah bagi wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, ana syafi wa ana al-mu'afi wa ana ad-dar wa ana an-nafi'. Wahai Musa, akulah yang maha menyembuhkan, akulah yang maha memberi kesejahteraan, akulah yang memberi mudarat, dan akulah yang memberi manfaat. Qasadtani fil marratil ula fa azaltu maradak, wal ana qasadta al-hashishata wa ma qasadtani. Kali pertama dulu engkau menuju kepada aku, minta kepada aku hilangkan penyakit engkau. Kali kedua engkau menuju kepada pokok,
engkau tak menuju kepada aku. Maka kali kedua tak sembuh. Jadi pokok ubat penyebab yang memberi kesembuhan hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Diajar di samping kita makan ubat, hati kita kena berserah, bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diceritakan lagi seorang ulama yang bernama Hatim al-Asam ditanya oleh gurunya Syaqiq, semenjak bila kamu berulang-alik belajar kepada aku? Dia jawab, semenjak 30 tahun. Apa engkau belajar kepada aku? 6 perkataan. Ada dalam kitab lain 10 perkataan. Ada dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali rahimahullah ada. Tapi dalam sebahagian kitab dalam kitab Tanbihul Ghafilin 6 perkara. Kalau dan aku mengharap Allah menyelamatkan aku daripada fitnah dunia. Kata Syaqiq, Imam Syaqiq rahimahullah kepada Imam Hatim al-Asam rahimahullah, beritahu kepada aku supaya aku dapat beramal dengan dia dan aku berjaya. Lalu dia menjawab, ammal ula nazartu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ayat 6 surah Hud. Yang pertama, aku memandang kepada firman Allah Ta'ala, tidak ada di atas sesuatu yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah sudah menentukan rezekinya. Fara'aitu nafsi min talkad dawab allati razaqahu Allah Ta'ala, maka aku melihat diriku termasuk yang melata di atas muka bumi yang Allah telah jamin rezekinya. Dan aku tahu bahawasanya apa yang Allah tentukan bagiku tetap akan sampai kepadaku. Fa inna Allah Ta'ala yarzuqul fil ma'izamihi, Allah bagi rezeki kepada gajah yang besar, wala yansal ba'udata li sighariha, dan Allah tidak lupa juga rezeki kepada nyamuk yang kecil. Fa fawwadtu amri ila Allah wa ishtaghaltu bil ibadah, maka aku serahkan urusanku kepada Allah, masuk dalam bab tawakal, dan aku sibukkan diriku dengan beribadat. Wala ahtammu li ghairiha, aku tidak mementingkan selain itu. Jadi aku buat ibadat, tumpu kepada ibadat. Kalau bekerja pun jadikan kerja sebagai ibadat. Kalau berhibur, jadikan hiburan sebagai ibadat. Kalau bersukan, jadikan sukan sebagai ibadat. Aku buat apa benda atas dasar ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nazartu ila fi qawlihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, ayat dalam suratul Hujurat ayat 10. Aku melihat kepada firman Allah Ta'ala, hanya sahaja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fara'aitul mu'minina kullahum ikhwah li, maka aku melihat orang beriman itu semua mereka saudara bagiku. Wal akhu yanbaghi an yakuna mushfiqan ala akhihi, seorang saudara itu sepatutnya bersifat belas kasihan kepada saudaranya yang lain. Wa ra'aitul adawata allati taqa'u bainan nasi asluha al-hasad, dan aku melihat antara sebab manusia bermusuh kerana dengki. Fattahattu hatta akhrajtul hasad min qalbi, lalu aku berusaha untuk mengeluarkan sifat hasad dengki daripada hatiku. Hatta sara qalbi bihalin, sehingga hatiku menjadi law asabal mu'mina hammun bil masyriqi ja'altu ahtammu hatta ka'annahu asabani, sehingga aku melihat, aku merasakan kalau seorang mukmin ditimpa musibah di sebelah timur, aku yang berada di barat merasakan seolah-olahnya musibah itu menimpa diriku sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, nazartu fawajadtu likulli insanin habiban, aku melihat dan aku dapati setiap manusia memiliki kekasihnya. Wala budda lil habibi an yuzhira lil habibi mahabbatahu, dan mesti seorang kekasih itu memperlihatkan kasih sayangnya kepada kekasihnya, memperlihatkan perasaan cintanya kepada kekasihnya. Fawajadtu habibi ta'atallahi azza wa jalla,
maka aku dapati kekasihku yang sejati ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ma'i fil qabri wa fil mahsyari wa 'ala sirat. Dia akan menemaniku dalam kubur, di mahsyar dan di atas titian sirat. Fanqata'tu an jami'il ahibbah wattakhaztu ta'atallahi habiban. Lalu aku memutuskan diri daripada seluruh kekasih yang lain dan aku jadikan ketaatan kepada Allah sebagai kekasihku. Jadi kita nak kasih kepada manusia, kita nak kasih kepada harta, kita nak kasih kepada pangkat, kita nak kasih kepada tempat manusia, pangkat, harta, semua tu kekasih yang menjadikan kita masuk dalam ketaatan kepada Allah. Kasih kepada manusia yang menambah ketaatan kita, kasih kepada tempat yang menambah ketaatan kita, kasih kepada yang kita tengok dalam handphone yang menambah ketaatan kita, kerana ketaatan kita akan menemani kita di alam kubur dan alam selepas itu. Jadi aku jadikan kekasih aku itu taatullah. Jadi kita nak bercakap percakapan yang berbentuk ketaatan kepada Allah, melihat yang berbentuk ketaatan kepada Allah, teman yang membentuk ketaatan kepada Allah, perkahwinan yang menambah ketaatan pada Allah, bela anak yang menambah ketaatan pada Allah. Semua yang saya miliki, saya jadikan sebagai ketaatan kepada Allah. Kerana itu sahaja, pahala daripada ketaatan itu sahaja yang akan bersama saya dalam kubur, yang bersama saya di padang mahsyar, yang bersama saya di atas sirat, dan seterusnya. Yang keempat, aku melihat dan aku dapati setiap manusia ada musuh, dan mesti fawajadtu li kulli insanin aduwan wala budda lil aduwi min adawatihi wal hadari minhu. Aku lihat setiap manusia ada musuh, dan mesti seseorang itu berhati-hati di dalam menghadapi musuhnya. Fara'aitu aduwil kafira wasyaitan. Maka aku melihat musuhku itu adalah orang kafir dan syaitan. Fara'aitu adawatal kafiri aisara. Aku melihat musuhku, permusuhan dengan orang kafir lebih mudah. Kafir ni kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Aku lihat permusuhan dengan orang kafir lebih mudah daripada permusuhan dengan syaitan. Kenapa? Li'annahu in qatalani faqatalani kuntu syahidan wa in qataltuhu kuntu ma'jura. Kalau aku berperang dengan orang kafir, aku berperang dengan musuhku yang kafir, yang merupakan kafir harbi. Jika ia membunuh aku mati syahid. Jika aku membunuh dia, aku dapat pahala. In qatalani, jika ia memerangiku, faqatalani, lalu ia membunuhku, kuntu syahidan, aku mati syahid. Wa in qataltuhu kuntu ma'jura. Kalau aku membunuhnya, aku dapat pahala. Fara'aitu adawata syaitani ashadda. Maka aku melihat permusuhan dengan syaitan itu lebih susah, lebih berat. Li'annahu yarani min haitsu la arahu. Kerana dia nampak aku tak nampak dia. Fayuridu an yaj'alani ma'ahu ma'a nafsi finnar. Dia ingin menjadikan daku bersamanya dalam neraka. Fashtaghaltu bi'adawatihi ma'ishtu. Lalu aku sibukkan diriku dengan memusuhi syaitan seumur hidup, selama aku hidup. Quran kata, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikan dia sebagai musuh kamu. Wa taraktu adawata ghairihi, dan aku tinggalkan permusuhan dengan selainnya. Lalu kata Syaqiq, na'am qad fahimtu, famal khamisah. Yang keempat, aku juga faham macam yang 1, 2, 3, 4. Apa yang kelima? Nazartu, jawab dia, nazartu fawajadtu likulli insanin baitan. Aku melihat dan aku dapati setiap manusia itu memiliki rumah. Wala budda lil baiti minal imarah. Rumah itu mesti dimakmurkan. Rumah itu mesti dihias, dipercantikkan,
diisi dengan aktiviti yang baik dalam rumah itu. Diletakkan hamparan, diletakkan meja, diletakkan peti ais, bilik, katil kalau rumah zaman kita sekarang. Bubuh aircon, kipas angin dan sebagainya. Jadi rumah itu perlu dilengkapkan dengan perkakas-perkakas rumah yang sepatutnya. Lalu dia berkata, fara'aitul qabri manzili. Lalu aku fikirkan lagi antara rumahku yang betul, yang lebih perlu dihias, yang disediakan tempat, ialah kuburku. Fashtaghaltu bi'imaratihi, maka aku sibukkan diriku dengan memakmurkan rumahku itu, kuburku itu. Jadi ada sebagian ulama dia kata manusia melihat kepada ahli dunia dengan memuji mereka sebab mereka berjaya di dunia. Si fulan jadi raja, si fulan jadi menteri, si fulan jadi YB, si fulan jadi orang kaya, si fulan jadi orang pangkat sekian, si fulan jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam. Orang puji manusia yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia. Tetapi jangan lupa orang yang punya kedudukan tinggi di akhirat, as-saimun, al-qaimun, al-dzakirun, al-mutasaddiqun. Orang-orang yang rajin puasa, orang yang rajin qiyamul lail, orang yang rajin sembahyang Jumaat, orang rajin sedekah, orang rajin zikrullah, orang rajin baca Quran, orang rajin mengaji, orang rajin mengajar. Yang ni pembesar di akhirat. Pembesar di dunia, orang nampak, orang sebut siang malam. Pembesar di akhirat, jangan lupa. Pembesar di akhirat, orang yang tak tinggal sembahyang tahajud. Pembesar di akhirat, orang yang rajin zikrullah. Pembesar di akhirat, orang rajin khatam Quran. Pembesar di akhirat, orang rajin belajar dan mengajar. Pembesar di akhirat, orang yang rajin mengajak manusia taat kepada Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka kalau kita mengenang pembesar di akhirat itu orang yang mengikut Allah dan Rasul dan mengajak manusia ikut Allah dan Rasul, walaupun kita jadi doktor, walaupun kita jadi YB, walaupun kita jadi menteri, kita akan ajak manusia menjadi pembesar di dunia dan di akhirat. Jadi sebahagian manusia memandang tinggi kepada pembesar di dunia, lupa kepada pembesar di alam kubur, lupa kepada pembesar di akhirat. Jadi orang yang sudah mempercantikkan rumah di dunia yang dia bakal tinggalkan, dia perlu menghias dan mempercantikkan rumah di akhirat yang sedang dia tuju. Alam kubur, alam mahsyar, alam syurga merupakan tempat yang kita ingin tuju, yang kita kena tuju di situ. Lalu kata imam ni, dia kata, aku lihat setiap manusia ada rumah. Rumah itu perlu dihias, rumah itu perlu disiapkan, dilengkapi dengan perkakas-perkakasnya. Tetapi sebahagian manusia hanya memperindahkan rumahnya di dunia, dia lupa untuk memperindahkan rumah yang kedua yang dia bakal tinggalkan, yang dia akan tuju, yang dia akan tinggalkan rumah yang indah seketika itu. Rumah banglo dia akan tinggal, dia akan pergi rumah nama dia kubur. Maka perelokkan kubur sekarang ini dengan kita meningkatkan iman, menjaga amal soleh. Dia kata, nazartu fawajadtu likulli insanin baitan. Aku perhati semua orang ada rumah, orang Islam ada rumah, orang kafir ada rumah. Wala budda lil baiti minal ibarah. Dan rumah masing-masing diperindahkan. Buh cat bagi cantik, buh aircon, buh kipas angin, buh hamparan, buh peti ais dan sebagainya. Orang Islam pun ada, orang kafir pun ada. Tak salah. Tetapi yang salah sekadar memperindahkan rumah di dunia, tetapi lupa rumah yang bernama kubur. Fara'aitul qabra manzili, aku melihat kuburku tempat aku nak pergi juga, nak tinggal di situ. Fashtaghaltu bi'imaratihi, maka aku sibukkan diriku dengan memakmurkan, memperindahkan kuburku juga. Indahkan kubur dengan beramal. Sayyidah Nafisatul Ilmi, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, di dalam rumahnya dia buat satu lubang. Dia gali lubang itu, dia masuk dalam lubang itu, dia baca Quran. Ribuan kali khatam dalam tempat itu. Dan bila dia mati, dia ditanam di dalam tempat dia baca khatam Quran itu. Tanam dalam rumah dia. Tempat dia berkhalwat, tempat dia membaca ribuan kali Quran, dia merasakan inilah kubur tempat aku nak duduk seorang-seorang.
aku dah siapkan tempat ini dengan amalan yang banyak. Dia khatam Quran beribu-ribu kali dalam tempat itu, dan dia berzikir banyak kerana dia sudah menyediakan kuburnya dengan amalan. Itu kisah seorang perempuan yang terkenal di Mesir, keturunan Nabi SAW, nama Nafisah, Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, yang digelar sebagai Nafisatul Ilmi, yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Nafisah dengan Imam Syafi'i satu zaman, terkenal, di antara yang terkenal di Mesir. Jadi dia khatam Quran dalam kuburnya. Sebelum kuburnya menjadi kubur yang sebenar, dia sudah gali kubur. Kita tak perlu gali kubur kerana kubur kita tak tahu di mana. Cuma kita beramal untuk memakmurkan kubur kita. Kita berzikir, kita bersolat tahajud, kita solat jemaah, kita mengaji, kita mengajar, kita baca Quran. Apa juga amal soleh yang kita lakukan, berarti kita sedang memakmurkan, memperindahkan kubur yang bakal kita tuju, supaya kubur yang kita masuk menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman syurga, sesuai dengan doa yang dibaca oleh imam sembahyang mayat, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Jadikan ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur si mati ini sebagai taman syurga, jangan jadikan kuburnya sebagai lubang api neraka. Kita mengharap kita masuk dalam kubur, masuk dalam taman. Kita tak mau masuk dalam kubur, masuk dalam api. Wal'ayazubillah. Itu yang kelima. Yang keenam, fanazartu fawajadtu likulli syai'in taliba. Aku perhatikan, aku dapati setiap sesuatu itu ada talib, ada yang mencarinya, ada yang menuntutnya. Ada yang menuntut harta, ada yang menuntut ilmu, ada yang menuntut pangkat. Jadi kita hidup di dunia, kita mencari sesuatu. Ada yang mencari pasangan, mencari sesuatu. Manusia sifat dia mencari sekian yang dia kehendak. Sekali lepas mengaji mencari sarapan pagi. kalau tak puasa. Jadi kita ni talibul mal, talibul ta'am, talibul syarab, talibul libas, talibul jah, mencari pangkat. Jadi setiap seseorang itu menjadi talib. Talib mana? Penuntut. Menuntut ilmu ada, menuntut harta ada, menuntut pangkat ada, dan sebagainya. Fara'aitu talibi, aku melihat ada yang menuntut aku sendiri. Siapa yang menuntut aku? Mencari aku? Malakal maut. Aku melihat, fara'aitu talibi malakal maut. Aku beryakini bahawasanya di antara yang aku cari dan aku juga sedang dicari. Di antara makhluk yang mencari aku ialah makhluk yang bernama malakul maut. Wala adri mata ya'tini. Aku tak tahu bila dah malakul maut tu nak mai jumpa aku. Fasta'adtu lahu, maka aku bersedia untuk bertemu dengannya. Kal arus tuzaffu ila manzili zawjiha. Aku bersedia nak berjumpa dengan malakul maut seperti bersedianya pengantin perempuan nak berjumpa dengan pengantin lelaki. Yang ini persediaan dengan yang baik dan gembira kerana dia nak berkahwin. Pengantin perempuan gembira nak berjumpa pengantin lelaki gembira nak jumpa pengantin perempuan. Maka aku buat persediaan seolah-olahnya aku ni pengantin. Yang ni aku buat persediaan yang menggembirakan aku ketika aku bertemu dengan malakul maut. Famata ja'ani la atlubu minhu ta'khir. Bila dia mai jumpa aku tak akan kata tolong tangguh. Tolong tangguh Ustaz, nak ambil nyawa saya. Tak, tolong ambil cepat-cepat. Macam orang nak kahwin. Tolong tangguh angkat nikah ni, COVID. Tak ada. COVID apa COVID? Dah tetap dah nak nikah hari bulan sekian. Tiba-tiba Tok Imam kata, tangguh COVID. Marah kata Imam pula. Pengantin bila sampai tiba hari perkahwinan, dia kalau boleh tak mau tangguh. Kerana dia gembira nak berjumpa dengan orang yang dia kasih. Maka demikian juga saya nak jumpa dengan malaikat maut ni. Saya suka malaikat maut. Saya suka nak berjumpa dengan malaikat maut. Kalau malaikat maut main, saya nak kata, ambil segera. Kalau boleh awal lagi, jangan lewat. Dia kata, famata ja'ani la atlubu minhu ta'khir. Kalau malaikat maut datang jumpa aku tak mau dia melewatkan kematian aku. Aku nak mau dia ambil segera supaya aku boleh mati segera. Sebagaimana kata Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika dia sakit, isterinya menangis, anaknya menangis. Dia kata, jangan menangis. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah.
Jangan menangis. Besok aku nak jumpa ahibbah, kekasih-kekasih aku. Muhammadan wa hizbah. Nabi SAW dengan pengikut baginda. Jadi ada orang nak mati gembira kerana dia nak dapat nikmat, kerana dia sudah bersedia kepada kematian dengan bekalan yang begitu banyak. Dalam kitab Iqamatul Hujjah disebutkan kisah seorang ulama yang sedang sakit nak mati, lalu isterinya dan anaknya menangis. Dia kata, jangan menangis. Di tempat aku sedang tidur nak mati sekarang ini, aku sudah khatam sekian ribu kali Al-Quran. 7,000 kali khatam dah sini. Jadi tak payah menangis kerana aku nak mati dalam keadaan beramal dengan bekalan yang begitu hebat. Jadi kata oleh ulama ini, aku lihat setiap sesuatu itu ada orang yang mencarinya, ataupun dia mencari, dan ada orang yang mencari kita. Dan aku melihat di antara yang menuntut dan mencari aku, yang akan pasti berjumpa aku, satu makhluk nama dia Malakul Maut. Tapi aku tak tahu bila dia nak datang. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 10 tahun lagi, aku tak tahu bila. Dia tak beritahu tarikh. Oleh sedemikian, aku sentiasa bersedia untuk bertemu dengannya. Persediaanku itu seperti persediaan pengantin nak bertemu pengantin, seperti persediaan pengantin perempuan nak dihantar untuk bertemu malam pertama dengan pengantin lelaki. Maka aku bersedia dengan gembiranya aku nak berjumpa Malakul Maut. Kalau Malakul Maut datang jumpa aku tidak akan meminta dia melewatkan kematianku. Lalu kata ulama, jadikan anta alladhi waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'bid ila amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu menangis ketika ibumu melahirkan kamu, orang lain ketawa di sekelilingmu kerana gembira dengan kelahiranmu. Maka beramallah dengan amalan yang menyebabkan kamu ketawa gembira di hari kematianmu, orang lain menangis kerana berpisah denganmu. Itu kata seorang penyair, supaya kita mati dalam gembira, mati dalam seruan Allah yang berbunyi, Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masa dah lajak dah, kita berhenti tanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.